Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar edukasi sekalian. Bertemu lagi kita dalam kelas perniagaan tingkatan 4 pada bulan yang ke-6. Kita masih lagi pembelajaran secara maya. Di mana pembelajaran ini cikgu akan sediakan satu video ringkas berkaitan topik pembelajaran pada minggu tersebut. Dan selepas itu, sebarang persoalan ataupun pertanyaan kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Pelajar, dan jangan lupa like page MMTC untuk sebarang maklumat. Pelajar, pada minggu yang kedua pada bulan 6 ini cikgu teruskan lagi. Kita akan masuk subtopik yang baru di bawah tajuk perniagaan, iaitu bab yang kelima, penetapan objektif perniagaan. Kita teruskan pembelajaran kita. So untuk minggu ini cikgu akan masuk bab baru, iaitu minggu lepas cikgu dah ajar kamu iaitu menghasilkan visi, misi dan objektif bagi perniagaan dah. So untuk hari minggu ini cikgu akan masuk topik yang baru, iaitu di bawah tajuk so minggu lepas cikgu dah terangkan berkaitan dengan iaitu TPM semua tu kan. Betul tak pelajar? Yang dia punya ni lah 7 indikator kan. So hari ini cikgu akan masuk tajuk baru, subtopik baru, iaitu kesan. So hari ini cikgu akan masuk iaitu di bawah tajuk, juga besarkan sedikit supaya kamu nampak. Iaitu di bawah tajuk kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat dan objektif. Pelajar boleh? Kita teruskan. So untuk hari ini cikgu akan terangkan apa kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat. Kenapa? Apa kesan dia kalau perniagaan kita laksanakan gagal? Yang pertama ialah mestilah iaitu jualan merosot. Apa dimaksudkan dengan jualan merosot? Cikgu highlight kat sini. So cikgu gunakan highlight kat sini. Apa yang dimaksudkan dengan jualan merosot? Ni. Apa yang dimaksudkan dengan jualan merosot? Jualan merosot merupakan kegagalan mencapai sasaran jualan akan menjejaskan objektif perniagaan untuk memaksimalkan keuntungan lah. Ini maksudnya ialah kesan yang paling ketara, iaitu jualan merosot. Yang kedua ialah tidak mampu membayar kos perniagaan. Memang tentulah kalau kita dah gagal, so kita tidak mampu membayar kos perniagaan. Kegagalan mendapat keuntungan akan menyebabkan sebahagian kos operasi, iaitu kos berubah dan kos tetap, tidak mampu dibayar oleh perniagaan. Boleh pelajar? Seterusnya ialah kos tetap, ialah kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran seperti kos bangunan dan kilang serta jentera. Boleh pelajar? Seterusnya kita pergi kepada iaitu kos berubah. Kos berubah ialah kos yang dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran seperti bahan mentah dan juga kos air. Ini merupakan kos yang terlibat lah. Kalau kamu mengalami macam contohnya perniagaan kamu kurang berjaya, so benda ni akan berlaku kepada diri kamu nanti. Yang seterusnya ialah gagal dalam persaingan. Apa itu gagal dalam persaingan? Kegagalan mendapat keuntungan menyebabkan perniagaan tidak mempunyai kewangan yang kukuh untuk menghadapi pasaran. Boleh pelajar? Seterusnya kita lihat kepada imej. Apa yang berlaku kepada imej? Imej perniagaan terjejas. Kenapa? Kenapa imej ni perniagaan dia akan menyebabkan terjejas? Yang pertama ialah apabila perniagaan gagal mencapai matlamat dan objektif perniagaan, imej perniagaan di mata pihak berkepentingan akan tercalar. Seterusnya ialah hal ini menyebabkan pihak pembiayaan mengenakan syarat yang ketat. Boleh. Seterusnya ialah tidak mampu mengembangkan perniagaan lah. Memanglah
Kan? Okey, kegagalan mencapai matlamat dan objektif menyebabkan perniagaan tidak mampu bertahan dalam industri. Okey, boleh pelajar. Okey, seterusnya saya nak terang kepada kamu iaitu pada halaman yang ke-7, iaitu apa? Iaitu faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, apa faktor dia? Okey, boleh pelajar? Okey, faktor, okey, yang ni cikgu akan, okey, yang ni tajuk dia. Okey, iaitu faktor, okey, ni, okey. Faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, iaitu di bawah faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan terdiri daripada faktor dalaman dan faktor luaran. Okey. So, kamu kena tahu apa itu faktor dalaman dan apa itu faktor luaran. Okay, nanti aku akan terangkan. Okey, analisis SWOT digunakan untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, boleh pelajar. Ini merupakan analisis SWOT lah yang digunakan untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi yang pertama iaitu faktor dalaman. Okey, apa yang dimasukkan dengan faktor dalaman ni? Okey, kita lihat satu persatu. Okey, faktor dalaman iaitu faktor dalaman terdiri daripada dua faktor iaitu apa dia? Faktor sumber manusia dan juga faktor kewangan. Okey, maksudnya faktor dalaman ni lah faktor yang bekerja dalam company tu. Tu merupakan faktor dalaman dia. Okey, boleh. Yang kedua ialah faktor dalaman yang mempengaruhi visi, misi dan objektif perniagaan terbahagi kepada dua iaitu analisis kekuatan dan juga analisis kelemahan. Okey, boleh pelajar? Okey, seterusnya kita lihat kepada sumber manusia. Okey, sumber manusia merupakan faktor dalaman ya. Okey, setiap pekerja menjalankan tugas masing-masing mengikut keperingkat pengurusan, kekuatan dan kelemahan pekerja bergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman. Okey, so kena ingat ada tiga iaitu kekuatan dan kelemahan dia. Yang pertama ialah pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman. Ni penting tiga ni. Yang dia highlightkan hitam ni iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman. Okey, boleh pelajar? Okey, itu merupakan iaitu dari segi skop sumber manusia. Okey, boleh? Okey, kita lihat kepada kewangan pula. Apa yang dimasukkan dengan kewangan? Okey, merupakan satu fungsi perniagaan yang berkaitan dengan sumber kewangan yang diperoleh dengan cara wang dibelanja. Kekuatan perniagaan dapat digambarkan melalui sumber kewangan yang banyak. Okey, so kita kena jaga betul-betul kita punya department kewangan ni. Okey, dia merupakan fungsi yang paling penting dalam sebuah syarikat lah, dalam sebuah perniagaan kita sebab dia perlu ada kewangan ni. Dia berkaitan dengan sumber kewangan. Okey, boleh? Okey, itu merupakan kewangan. Okey, kita lihat kepada seterusnya ialah faktor luaran pula pelajar. Okey, yang tadi cikgu terangkan iaitu faktor dalaman. Faktor dalaman ada dua iaitu sumber manusia dan juga kewangan. Okey, kita lihat kepada faktor luaran pula pelajar. Okey, faktor luaran iaitu peluang dan ancaman wujud akibat daripada faktor luaran organisasi. Ini merupakan faktor luaran dia. Okey, peluang dan juga ancaman wujud akibat daripada faktor luaran organisasi. Okey, boleh pelajar? Okey, so antara faktor luaran yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif ialah ekonomi, sosio-budaya, teknologi dan juga undang-undang. Okey, boleh pelajar? So, untuk minggu ni cikgu akan terangkan kat situ sahaja. Untuk faktor luaran, cikgu akan terangkan pada minggu hadapan dia punya subtopik dia. Okey, boleh pelajar? So, cikgu harap kamu faham tentang penerangan cikgu untuk kelas kita untuk minggu yang kedua ini. Boleh pelajar? Okey, so cikgu harap selepas kamu melihat video ni, nanti kamu akan jawab soalan dalam modul yang cikgu sediakan tu. Okey, boleh pelajar? Okey?
So, sebarang persoalan ataupun kamu tak faham penerangan cikgu, kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, boleh pelajar? Okey, cikgu harap kamu selepas kamu menonton video ini, cikgu nak kamu jawab soalan-soalan yang ada dalam modul tersebut. Okey, pelajar? Okey, so nanti kita akan jumpa lagi pada minggu yang ke-3. Okey, Assalamualaikum.